Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh dengar cikgu tak? Sorry. Korang boleh dengar cikgu? Boleh. Okey. So, hari ini cikgu akan kita akan bincang satu soalan dari soalan percubaan dari negeri Selangor untuk kita selesaikan soalan perkongsian. Soalan perkongsian. Okey. So, dalam perkongsian ni, kalau siapa tahu, kita akan menyediakan, biasanya soalan dia akan suruh kita menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Oh, ini ada akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Akaun perasingan untung rugi pada tahun berakhir 31 Julai 2021. Akaun semasa perkongsi. Ada yang berbeza. Ada soalan berbeza. Contohnya dia suruh sediakan akaun untung rugi saja. Biasanya dia bagi dah untung kasar telah diberikan. Untuk soalan ni dia tidak bagi untung kasar, dia suruh kita buat daripada awal, iaitu daripada akaun perdagangan lah maksudnya. Barulah, dan dekat sini pula tak ada penyata kedudukan keuangan. So biasanya ada penyata kedudukan keuangan lah. Tapi kalau buat semua tu markah dia kena lagi besar lah. Okey. Baik. Okey, so kita mula dengan boleh tutup mic tak? Siapa yang buka mic tu? Boleh tutup mic dia. Okey. Nabila, boleh tutup mic tu cikgu. Okey. So sebelum kita buat, kita kena senaraikan dulu. So bagi cikgu untuk menyelesaikan satu-satu soalan peperiksaan, kalau korang duduk dalam peperiksaan, kalau korang nak tanya, korang boleh chat je cikgu. Ataupun korang nak cakap, boleh cakap je. Tapi kalau janganlah ni bising, cakap je, tak ada masalah. Cikgu tak ada masalah untuk bercakap. Okey. Untuk menyelesaikan soalan peperiksaan, kalau bentuk soalan macam ni, cikgu suka listkan ataupun senaraikan dulu apa tempat yang dia kena masuk. So kalau dalam exam ni dia akan ambil masa kurang daripada 5 minit lah. So korang kena masukkan dia dulu. Okay. Sebagai contoh, akaun modal kita boleh letak dia, cikgu akan tulis akaun modal PKK lah. Modal PKK, korang boleh tulis equity pemilik pun boleh. Tapi kita tak ada buat PKK kan. So kalau korang tak nak senarai pun tak ada masalah lah. Akaun semasa ni dekat akaun semasa lah. Akaun semasa. Okay. Inventory awal. Inventory awal masuk dekat AP, akaun perdagangan. Ambilan dekat equity pemilik. Cuma nanti kita nak kira dia punya ataupun ambilan dekat equity pemilik pula. Ambilan ni dia duduk dekat akaun semasa, sorry. Dia berbeza dengan milikan tunggal. Sikit dia berbeza dekat sini lah, dia akan ada akaun semasa. So ambilan ni dia duduk dekat akaun semasa lah. Semasa. Pinjaman, pinjaman Mariam, ini pun ada dekat akaun semasa lah. Akaun semasa. Akaun semasa, faedah atas pinjaman Maria, okey. Okey, kejap Mana pula pergi?
Baik. Okay, mana jadi? Okay. Faedah atas pinjaman tu, kita masuk dekat pertama, kita kena masuk di dalam apa ni, akaun belanja lah. Dia dalam belanja, dia dalam akaun apa untung rugi, so di bahagian belanja. Okay. Baik. Okey, belian dan jualan korang masuk di bahagian IP lah, akaun perdagangan. So korang label lah. Korang labelkan. Okey. Akaun belum terima dan akaun belum bayar ni dalam PKK, tapi kita tak buat PKK, korang label lah PKK macam tu. Simpanan tetap faedah 5% setahun. Simpanan tetap faedah dia 5% setahun. So itu masuk di bahagian hasil. Boleh tutup mic? Tak ada cakap kan? Apa tu? Okey. So simpanan tetap ni dalam bahagian hasil. Simpanan tetap di bahagian hasil. Okey. Untuk faedah lah, untuk faedah pengiraan. Faedah atas. Simpanan tetap tu duduk kat mana? Duduk di bahagian PKK asset. Okey, peruntukan hutang ragu dekat PKK lah. Nanti kita nak kira hutang ragu, hutang lapuk, belanja, ada bayaran belanja, kenderaan, PKK, aset. Untuk nilai kenderaan, kalau kita sempat, kita boleh buat PKK sekali lah. Susut nilai kenderaan dibawa dalam PKK juga. PKK. Sorry, siapa tu? Boleh tak tutup mic? Okey, insurans belanja. Insurans belanja. Sewa belanja. Komisen diterima hasil. Pulangan apa tu? So ada dua korang kena tahu lah. Ni pulangan jualan dan ini pulangan belian. Ni belian Ni pulangan jualan. Okey. Faedah atas simpanan tetap. Oh, dia ada faedah atas simpanan tetap dah ada dah. Hasil, bagi hasil. Oh, ni simpanan tetap faedah. Okey. Ni simpanan tetap ni sebenarnya di dalam PKK lah. Ni yang faedah dia pengiraan. Cuma ada tulis kat sini faedah dia 5% setahun. Nanti kita tengok diskaun. Diskaun diterima. Ni diskaun diterima 700 ni adalah hasil gaji belanja PKK lah. Bank tu PKK. Okey. So kita selesai lah untuk label bagi soalan ni. Alright. Baik. Kita ada semua maklumat kita dah masukkan. Okey. Seterusnya kita tengok soalan pertama. Okey, soalan pertama tu inventory akhir pada harga kos 12,000 manakala pada harga pasaran ialah 11,000. So inventory kita ambil yang paling rendah lah harga dia. So ini inventory akhir lah Di akhir. Okey, baik. So ini dalam ikatan perkongsian. So ada yang akan masuk dekat akaun perasingan untuk contohnya gaji pekerja, gaji perkongsi. Itu akan masuk di dalam perasingan lah. So faedah atas ambilan 6%. Faedah atas ambilan juga dimasuk di dalam akaun perasingan untuk rugi. Okey. So faedah atas ambilan 6% setahun. Okey, kita tengok dulu ambilan yang telah dibuat
Okey, so 6% dia buat ambilan bila tu. Korang kena tengok tarikh ambilan dia. Dan akaun tu bermula bila. Macam Salina tu 1 Oktober 2020. Okey, so kena kira lah berapa. 1 Oktober berapa bulan? Julai, Ogos. Dia mula Ogos, so 9 bulan, betul? 10. Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Okey, 10 bulan. So 2,600 darab dengan 6% tadi. 6% darab 10/12 lah. So korang akan dapat untuk perkongsian ataupun faedah atas perkongsi. So korang boleh catat lah dekat sini ke. Kalau nak tulis tepi dia. Okay, faedah ambilan Salina 130. Korang cari tempat untuk korang tulis lah dalam peperiksaan tu. Mariam dari 1 Januari, so maksudnya 7 bulan. 7 bulan 1,800 darab 0.06. 6% darab dengan 7/12. So korang dapat RM63. 63 untuk faedah. So ni untuk Mariam. Okey. So kita dah kira faedah atas ambilan untuk dua perkongsi. Okey. Baik. Okay, ni dah selesai. Faedah atas modal perkongsi ialah 10% setahun. Okey. So kita kira faedah atas modal 10% setahun. Okey. Okay. Faedah-faedah ni biasanya kita masuk dekat akaun perasingan. Nah, 10%. So saya nak 4,000. Mariam 2,000. Okey. Faedah ni kira keuntungan lah kepada perkongsi. Kenapa ada faedah? Dalam milikan tunggal tak ada faedah. Kita tengok cek. Perlu masuk. Akaun semasa perlu masuk juga. Faedah atas ambilan. Akaun semasa. Ya, kita masuk juga dekat akaun semasa. Biasanya dia sekali lah kita akan masukkan akaun semasa ni untuk kita transfer balik daripada akaun perasingan ke akaun semasa lah. So bila kita buat daripada akaun, cuma dia ada yang kita tak asing, tak masukkan. Contohnya macam gaji. Tengok gaji yang telah dibayar, kita tak masukkan lagi lah dekat akaun semasa. Tapi kalau gaji tu belum bayar, kita akan masuk dalam akaun semasa. Macam tu. Ambilan, faedah ambilan tu akan masuk. Faedah atas modal ni akan masuk dekat akaun semasa. Kita nak buat pengiraan keuntungan atau untung atau rugi akaun semasa. Bagi perkongsi lah. Bagi perkongsi. So, okey. Modal kita dah kira. Okey. Oh, tadi saya cerita pasal modal kan. Kenapa ada faedah atas modal? Okey. Kita bila kita berkongsi, kita mengeluarkan modal tak sama kan. Jadi benefit kepada orang yang mengeluarkan modal yang lebih besar untuk mendapatkan faedah atas modal. Sebab tu dia menggalakkan perkongsi memberi modal. Macam tu. Kalau persendirian, kita sendiri yang masukkan. So tak perlulah faedah-faedah tu sama juga dengan faedah ambilan. So faedah ambilan ni untuk bukan menggalakkan buat ambilan. Faedah atas ambilan ni untuk maksudnya mengurangkan perkongsi mengambil barang niaga. Itu kaedah dia lah. Untuk korang faham. Berkaitan dengan
perkara ni. Okey, baik. Okey, faedah atas modal kita dah selesaikan. Kita dah, okey. So, memang dia ada masuk dekat akaun semasa sekali. Nanti cikgu sebut jugalah. Cuma kita buat akaun perasingan terlebih dahulu, baru kita masuk dekat akaun semasa tu. Okey, gaji berkongsi ialah 800 sebulan. Okey. So, gaji Salina. Okey, Salina ni 800 sebulan. So, kita tengok 800 darab 12 lah. So, 9,600 adalah gaji sebulan setahun untuk Salina. Faedah atas pinjaman berkongsi ialah 8% setahun. Okey, tengok siapa yang bagi pinjaman tadi. Ada pinjaman Mariam. Mariam ni ada pinjaman 20,000. So, 8%. Okey, so Mariam ataupun faedah atas pinjaman so Mariam ni ada tak faedah atas pinjaman dia 1,200. So, kita kena tambah lagi 400. Sebab dia kadang faedah dia untuk setahun 800 iaitu 1,600. 1,600 nilai dia 1,600. Okay. So maksudnya belum bayar lagi lah tu 400 tu. Belum bayar. Baik. Okey. Dia selesaikan juga berkongsi dengan faedah atas pinjaman dia. Okey, untung dan rugi. Okey, yang tadi kan baki 400 tu, 400 tu kita masukkan di dalam akaun semasa. 400 tu kita masuk dalam akaun semasa lah. Yang ni 400 nilai ni akaun semasa. Okey. Untung rugi berkongsi dengan nisbah modal. Okey, nisbah modal dia 2:1 lah. 2:1. Salina 2, Mariam 1. Sebab dia 40-20 kan. So nisbah dia adalah 2:1. Kalau korang tak tahu, korang bahagilah. 40 bagi 20 dapat 2. So 2:1 lah maksudnya. Okey, ada lagi? Okey. So itu kita dah. Nanti kita kira lah untung rugi dia berapa. Okey. Belian barang niaga 2,000. Okey, untuk soalan yang ketiga ni. So belian barang niaga 2,000 dengan cek pada 5 Jun 2021 belum direkodkan di dalam mana-mana buku. Okey. So apa yang kita perlu buat untuk 2,000 ni? Untuk nilai 2,000 ni, sebab dia kata dia belum rekodkan di dalam mana. So belian akan menambahkan apa? So belian akan bertambah lah 2,000, betul tak? So kita kena betulkan di bahagian belian lah. Okey, mana belian ni? Okey, so kena tambah di bahagian belian. 8,3650 tambah 2,000. Okey, so kita kena tulis nilai baru lah. Nilai baru dia adalah 8,5650. Okey. So ini adalah untuk belian baru. Kalau belian dia akan melibatkan akaun belum bayar. Betul tak? 2,000. So kalau kita beli barang, biasanya akan terlibat dengan akaun belum bayar. Dia tak kata secara tunai kan. Okey. Belum direkod beli barang. Dengan cek. Sorry. Dengan cek maksudnya. Cikgu pun perasan. Okey. Dengan cek bukan akaun belum bayar lah. Maksudnya yang akan berkurang adalah nilai di dalam akaun bank. Mana bank? Cuma kita tak buat akaun PKK kan. So yang dekat bahagian bank ni akan berkurang. Dekat bahagian bank akan berkurang. So tolak 2,000. Tak apa, kita kira terus. Kalau kita ada masa, kita boleh buat sekali akaun PKK tu. Lagi lengkap. Okey. So 61,306 61,306. Okey, baik.
Penyelesaian soalan macam ni dia biasanya dia akan ada dua urus niaga. Kalau korang betulkan satu, maksudnya ada salah. Walaupun korang tak kira yang tu, korang kena tahu dia ada dua urus niaga. Dua urus niaga yang korang kena betulkan. Dia tak melibatkan satu. Okey. Susut nilai kenderaan ni. Susut nilai. Kenderaan disusut nilaikan 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, baki berkurangan. 10% susut nilai kenderaan. Okey, kita pergi dekat kenderaan. Susut nilai kenderaan 12,000. Okey, so mengikut kaedah baki berkurangan. So kita cari susut nilai dulu. Susut nilai. Okay. Susut nilai untuk kenderaan 80,000 tolak dengan 80,000 tolak dengan 12,000. 12,000 betul lah. Sama darab dengan 10%. Okey. So kita dapat 6,800 6,800. Kalau salah, korang betul cikgu Okey. So susut nilai terkumpul kenderaan 12,000. Korang kena potong, korang kena tukar Jadi 12,000 tambah dengan 6,800. Okay. So akan jadi 18,800. Okey, ini untuk susut nilai masuk belanja korang tahu kan. Okey, yang ni tadi PKK lah. Okey, baik. Tapi dalam exam korang tak payah betulkan dua-dua lah. Untuk susut nilai terkumpul tu tak payah sebab kita tak ada buat PKK kan. Tapi untuk belajar cikgu tunjuk lah. Tapi kalau soalan tu nak PKK, korang kena isi lah. Okey, baik. Susut nilai kenderaan kita pun dah selesaikan. Gaji yang dibayar termasuk gaji perkongsi. So gaji Saina belum bayar sebanyak 3 bulan. Okey, 3 bulan belum dibayar. Okey. So 3 bulan, so 800 800 darab 3 lah. So 2,400 gaji Salina. Okey, so 9,600 tolak dengan 2,400. So dia yang gaji Salina 7,200 Ini yang telah dibayar Okey, so kita tengok dekat gaji, dekat bahagian gaji kita kena tolak gaji perkongsi. Gaji perkongsi dia tak duduk di dalam belanja. Dia duduk dekat akaun perasingan untung rugi. So gaji ni 15,000 kan. 15,000 kena tolak dengan 7,000. Jangan tolak dengan 9,600 sebab ini gaji yang telah dibayar. So yang dibayar hanya 7,200 sahaja. So dia jadi untuk gaji pekerja 7,800 So korang boleh potong gaji pekerja tu. Ni 15,000 ni korang potong. So korang tulis 7,800. Okey. Gaji tak berapa faham sir. Okey. Pertamanya gaji, nak tahu gaji siapa? Gaji perkongsi ke gaji pekerja? Gaji pekerja tu adalah nilai selepas kita tolak daripada Salina tu. Okey. Untuk gaji perkongsi Salina tu, okey, Salina ni dia gaji setahun dia adalah 9,600. Gaji yang perlu syarikat bayar. Tetapi dia baru menerima duit ataupun gaji dia untuk berapa? 9 bulan lah. 9 bulan sebab dia kata dia tidak menerima gaji untuk 3 bulan. So maksudnya dia akan kurang gaji dia sebanyak 2,400. Dia tak dapat lagi duit ni. Okey. Jadi dekat akaun, dekat belanja tu, dekat gaji,
yang dibayar tu termasuk dengan gaji salinan, gaji pekerja dengan gaji berkongsi dalam tu. Jadi korang kena keluarkan gaji berkongsi. Gaji berkongsi ni dia tak boleh duduk dalam akaun belanja. Dia kena duduk dekat akaun perasingan untung rugi. Bukan akaun untung rugi yang dekat bahagian belanja tu. Sebab tu korang kena tolak. Tolak 7,200 kenapa? Sebab 7,200 tu adalah nilai yang telah dibayar. Dekat belanja tu, dekat kita tengok imbangan duga tu adalah nilai yang telah dibayar. Jadi 2,400 tu kita tak tolak lah sebab belum bayar. Belum bayar kita boleh claim dekat syarikat nanti lah. Okey, boleh faham berkaitan dengan gaji? Ada persoalan? Sebab dia kata dia belum bayar sebanyak 3 bulan tu. Okey. Yang ni akan masuk dekat akaun semasa ni. Akaun semasa. Okey. Yang ni akan masuk dekat perasingan. Untung rugi. Ni. Insurans dibayar untuk tempoh 1 tahun mulai 1 November. November 2020. So insurans dia bayar. So insurans ni ada insurans prabayar lah. 6,000 6,000 bagi 12. Dia bayar daripada November, 1 November. So 9 bulan Dia bayar pada bulan November kan. So jadi insurans tu 9 bulan. Insurans betul tak? 9 bulan. Ke 1 November. Okay. So 6,000 6,000 bagi 12. So 500 sebulan. So 500 korang darab dengan 9 lah. So nilai insurans yang sepatutnya kita catat di dalam perbelanjaan kita, akaun untung rugi kita adalah sebanyak 45,000 sahaja. Maaf Okey. So 4,500 sahaja 4,500 ni. Ini adalah untuk dicatat di dalam untung rugi. Kalau ada PKK, korang kena tulislah insurans prabayar. Prabayar 1,500. Okey, baik. Insurans prabayar 1,500 tu dia akan jadi betul tak 1,500? Betul lah. 4,500 6,000 Okey. Peruntukan unta ragu diselaraskan pada kadar 3% setahun atas akaun belum terima. Okey, 3%. Setahun kita tengok akaun belum terima 15,000. 500, so korang kira 3% setahun korang akan dapat 465. Sekarang peruntukan unta ragu yang sedia ada adalah 250. Maksudnya terkurang So kita tolak lah So yang ni kita boleh potong. So kita tulis kalau dekat peruntukan unta ragu yang baru kita tulis 465 tapi tolak dengan 250. Nilai 465 tu tolak 250 kita dapat 210. 215. 215. So ini adalah pertambahan hutang ragu. Pertambahan hutang ragu ni masuk mana? Pertambahan hutang ragu ni masuk dekat sekejap Okey, maaf Okey. So pertambahan hutang ragu tu kita masuk di dalam belanja Kalau pengurangan hutang ragu kita masuk di dalam hasil. Di dalam hasil. Baik.
So, ada persoalan untuk penyelesaian masalah dia ni. Okay, so kita dah selesai lah. Okay, so cikgu akan tunjukkan cara untuk kita selesaikan. Pertama kita buat akaun perdagangan lah, dan untung rugi dulu. So akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, baik. So cikgu akan gunakan Excel lah untuk korang. Apa jadi? Sorry ya, alamak. Apa ni masalah dia? Ya Allah. Okay, kejap. Apa masalah ni? Okay, kita sambung balik. Okay, so kita dah selesaikan tadi berkaitan dengan okay, jom kita buat penyata akaun untung rugi dulu. So biasa korang buat akaun untung rugi berapa lajur? Cikgu buat 3 lah. 3. Korang tak nampak korang beritahu cikgu Cikgu rasa cikgu dah share kot. Takut tak tertinggal, tak nampak. Cikgu salah share ke? Okay. So kita akan buka akaun perdagangan lah. Akaun Sedak 2021. Okay. Okay, baik. So, akaun perdagangan kita nak masuk apa? Jualan. Pertama mesti jualan lah. Okay. So, jualan. Jualan tadi ada 191,470. Okay. Baik. Lepas tu ada pulangan jualan. Pulangan jualan. Pulangan jualan tadi RM630.
Okey. So kita tolaklah untuk dapat jualan bersih. Okey, baik. Lepas tu kita cari kos jualan. So kalau korang biasa buat, mesti korang dah ingat lah dia punya susunan dia. Kalau tak ingat, korang kena refer daripada formula lah. So cara dia mudah je sebenarnya, tak perlu ingat formula. Korang kena buat latihan lah. Cikgu rasa kalau korang buat 3-4 kali latihan, boleh ingat lah. So kalau korang perbanyakkan latihan, insyaAllah lah korang boleh banyak. Ya, okay. So kita tengok inventory awal. Inventory awal tadi 9,000. Okay, so kalau korang dah tulis, korang boleh potong. Kalau korang dah siap, korang boleh potong. Maksudnya yang telah kita masukkan, yang dekat akaun AP tu kita potong. Kita boleh potong. Okay. Belian. Belian nilai yang baru yang kita dah tambah tadi. So, okay. Ini belian yang baru. Lepas tu ada pulangan belian. Pulangan belian jangan tertukar. Debit kredit tu. Jangan salah pulangan siapa orang. Dia tak tulis nama pulangan. So debit tu pulangan jualan, kredit tu pulangan belian. So tak ada dah. Perkataan angkutan masuk pun tak ada. Okey. Baik. So sekarang kita terus kepada belian bersih lah. Belian bersih. Korang pernah tak buat akaun dekat Excel ni? Okey. So sekarang lepas dapat belian bersih, kita tambahlah kos inventory awal tambah dengan belian bersih. So korang dapat kos barang untuk dijual. Lepas tu tolak dengan inventory akhir. Inventory akhir tadi berapa? Inventory akhir tadi 11,000. Kita ambil nilai yang rendah. 11,345. Okay. So barulah dapat kos jualan. Kos jualan. Dan okay. So kita cari untung kasar lah. Jualan tolak kos jualan. So kita dapat untung kasar. Untung kasar. Baik. Boleh ikut dekat ni untuk soalan ni. Ya, macam tersalah ya. Silap ni. Tambah ke? Salah, tambah. Boleh check nasib baik, boleh check. Dia bukan tambah, dia tolak. Pelanggan belian tolak. Okey, so nilai yang betul dia tu. Okey, baik. So dah dapat nilai yang betul lah. Hati-hati, pulangan belian tu tolak juga. Cikgu lupa nak label kan. Okey, so kita masuk hasil pula. So hasil, apa yang dalam kategori hasil tadi, yang kita telah labelkan sebagai hasil, faedah simpanan tetap. Faedah simpanan
Okey, faedah simpanan tetap tadi berapa amount dia? 500. 500. Kejap. Oh, kita tak kira tadi faedah simpanan tetap dia berapa? Ya. Faedah simpanan tetap kan kita kat situ dia terima 500 saja, tapi faedah simpanan tetap dia 5% setahun. So 5 darab dengan 5% lah. Kan? 16,000 darab dengan 5%, so kita dapat 800 kat situ. Ni kita tak betulkan satu lagi. So 800. So 800 lah dekat simpanan tetap tu kita kena masukkan 800. Maksudnya 300 tu kira faedah simpanan tetap belum terima. Itu duduk dekat PKK lab asset lah. Okay. Lepas tu kita kena kira sebab ada tulis kat situ 5%. Okay. Dekat soalan tadi dia tak dia bagi tahu kan. Tapi korang kena tengok sikit lah. Korang kena berhati-hati dekat kalau dia ada tulis faedah dekat atas tu, korang kena buat pengiraan terlebih dahulu. Okay. Baik. Commission. Commission dia terima sebanyak commission diterima 874. Dan satu lagi diskaun diskaun diterima tadi yang hasil tu diskaun diterima 700. Okey, 700. Okey, baik. So ada 7,000 jadi. So ada lagi tak hasil? Tak ada lah rasanya. Rasanya hasil dah tak ada. Ada 3 je hasil yang cikgu label tadi. Sebab tu kita kena berlabel. Kita cari apa yang kita label sahaja. Sebab kita dapat, senang. Lebih mudah untuk kita buat pengiraan. Okay, so kita dapat hasil. Tambahlah dengan untung kasar. Okay. So sekarang ni kita masukkan semua senarai belanja. So kita kena pergi tengok daripada atas lah. Ada tak belanja daripada atas? Pertama, faedah atas pinjaman lah. So belanja. Okey, ada lagi. Okey, faedah atas pinjaman. Faedah. Faedah atas pinjaman Mariam. Muat sikit. Okey. Berapa faedah atas pinjaman Mariam? Sepatutnya 1,600 Kita dah tambah tu. Kita dah betulkan. Tulis nilai yang sebenar yang perlu kita masukkan. Okey, apa lagi belanja? Pinjaman. Okey. Hutang lapuk. Korang isi yang telah dilabel dengan huruf B tu. Hutang lapuk. 380. Okey, lepas tu kadar bayaran. $3,990. Susut nilai kenderaan tu, susut nilai bukan susut nilai terkumpul susut nilai yang sebelah dia tu. Susut nilai yang 6,800 yang tu. Baik. Okey, baik, sama lagi. Susut nilai dan susut nilai kenderaan lah. Korang boleh tulis susut nilai kenderaan. Lagi yang kita labelkan insurans. Insurans tadi kita dah betulkan jadi 4,500 sahaja bukan 6,000 walaupun dia bayar 6,000 tapi dia bayar untuk tahun
selepas pada tu ada pembayaran lebihan prabayar. Sewa 9,600. Komisen yang terima tak ada. Gaji gaji 7,800. Okey. Ada lagi tak kita labelkan dengan belanja yang kita belum masukkan? Susut nilai kita dah masukkan. Kat bawah rasanya tak ada. Tak ada. Okey. Voluntary tak ada. So mesti berlabel. Biasanya senang cerita dia apa yang korang label dengan belanja daripada awal tu korang masukkan yang tu lah. Biasa memang tepat lah tu kalau korang buat betul lah. Korang dah isi semua tu, biasanya dapat betul lah. Okey. Jom kita try dulu. Kalau ada tertinggal pun korang mudah cari ya. Mudah cari. Mungkin ada 1-2 je. Tapi kita cuba dulu Rasa dah isi yang semua tadi. Ya, macam ada tertinggal je. Okey, satu tertinggal tadi. Katalah kalau kita tu kita boleh tengok satu lagi ketinggalan iaitu apa? Pertambahan. Pertambahan hutang ragu ni. Di sini. Oh ni. Ni ada tulis belanja ni. Cikgu tu terlepas satu. Okey, tu ada pertambahan. So pertambahan hutang ragu sebanyak 215. Okey. Baik. So kita dapat 34,885. Betul tak korang dapat macam tu? Okey, kejap. Tadi insurans prabayar mula dibayar pada 1 November. Ya Julai. Ogos. 3 bulan. Betul tak? Tadi yang insurans tu 9 bulan. Betul tak? Bukan 8 bulan kan? 1 November. Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. 9 bulan. So 9,500 darab 9. Betul lah. 4,500. Okey, baik. Ke 8 bulan. Betul tak? Julai. Kalau korang tengok skema, jawapan dia 4,000. Cikgu rasa salah. Sebab 9 bulan. Cikgu dah kira 1 November. Tapi salah kalau cikgu salah kira korang beritahu Ini jawapan yang betul lah. 4,500 lah. Sebab dia 9 bulan bukan 8 bulan. Sebab dia mula 1 November berakhir pada 3 Julai. Okey. Baik. So kita kira untung bersih. Untung bersih. Ni tolaklah dengan belanja Baik. Untung bersih. Okey. Dapat Dapat sama tak? Boleh ikut Kalau korang baca yang insurans tu balik, kalau ada kesilapan cikgu, beritahu Tapi cikgu kira rasa betul lah yang tu. Okey. So seterusnya kita buat akaun perasingan pula. Akaun perasingan untung rugi. Okey. Pengasingan bukan perasingan. Cikgu salah sebut je. Untung rugi. Bagi tahun berakhir
31 Julai 2021. Baik. So dekat akaun pelasingan ni kita kena masukkan pertama sekali adalah untung bersih. Kita masukkan untung bersih. Okay. So kesilapan. Kalau korang tengok dekat skema, jawapan dia akan lain lah. Sebab kita dah betulkan pasal insurans tu. So tak betul lah kebanyakan. Dia lari ya. So kita pakai 2 kolom je. Tapi cikgu pakai yang bawah tu ikut ni. Okey, so untung bersih. So untung bersih korang kena tambah dengan faedah atas ambilan. So faedah atas ambilan tadi kita buat pengiraan tadi. Okey, 100. Yang ni kita jumlahkan semua jumlahkan terus. 130 tambah 63. So jadi 193 Tadi kita kira sorang-sorang kan, tapi kita jumlahkan lah. Okey. So ada lagi tak nak kena tambah? Tak ada rasanya. Dah tak ada. Okey. Okey, baik. So kita dapat 75,927. Okey, seterusnya kita kena tolak. Tolak apa? Tolak dengan gaji dengan faedah atas modal. So kena tolak lah. Faedah atas modal. Kenapa tolak faedah atas modal? Syarikat kena bayar kepada perkongsi dengan modal dia tadi. So 4,000 tambah 2,000, so dia jadi 6,000 Okey. Lepas tu gaji salina. Gaji salina yang kena bayar untuk 12 bulan tu, iaitu 9,600 tu. Ni. Silap. Letak kat sini. 9,600. Okey. Baik, ada lagi yang kena tambah. Rasanya dah tak ada lah. Dah tak ada. Faedah pinjaman kita dah masuk dalam belanja tu. So dia tak ada kaitan dengan perasingan. Okey. So tolak lah. Okey, baik. So itu dapat keuntungan lah. So keuntungan ni kita nak buat apa? Kita kena bahagi bahagi dengan 2:1. 2:1. Ataupun macam mana nak buat dia? Kita orang buat akaun semasa salina. Korang buat darab dia 2/3 macam tu. 2/3 untuk salina. Akaun semasa Mariam. Mariam kan? Nama perkongsi dia. Mariam 1/3 korang kira macam tu. Dua kosong. Kalau berbeza beritahu ni jawapan dia. Betul tak? So dia dapat yang tu lah. Baik. So korang jumlahkan lah. Jumlah dia korang mesti dapat dekat akaun perasingan ni kosong lah. Maksudnya keuntungan tu kita telah dibahagikan dia.
Keuntungan tu kita telah bahagikan. So dapat kosong lah. Korang kena tunjuk pengiraan yang didapat kosong tu. Korang kena tunjuk. Okay, so kita dapat kosong lah dekat situ. Okay, so sekarang ni kita nak buka akaun semasa pula. Kita nak buka akaun semasa. Okay. So cikgu buat kolom akaun semasa dulu. Akaun semasa kalau korang buat kolom, dia kolom macam buku tunai. Korang ingat lah buku tunai macam mana kan. So kolom buku tunai dia mesti ada tarikh. Lepas tu ada perkara, lepas tu dia ada diskaun tak payahlah. Korang letak nama tu. Salina dengan Mariam sama, dia mesti ada adalah debit dan sebelah kredit. Tarikh. Okay, tarikh. Butir, Salina, Mariam. Okay. Akaun semasa. Butiran, Salina, Mariam. Okey. Sama tarikh. Butiran, Salina, Mariam. Okey. So pertama kita kena masukkan dekat akaun ni adalah dekat apa? Ni, kita kena masukkan dulu baki akaun semasa dia orang. Tengok baki dia tak semestinya sama tak semestinya sama. Nampak tak? Dia duduk sebelah debit satu, sebelah kredit satu. So Mariam debit, kredit Salina. So korang kena tengok betul-betul So 202 Ogos 1. Okey. So ni baki Bibi. Untuk Salina, untuk Mariam Mariam di sebelah debit 850. Dan sebelah sini pun korang kena tulis lah. 202 1 Ogos baki. Dia kadang tak sama. Baki dia 3060. Okey, baik. Sekarang ni kita nak masukkan, pertama sekali kita kena masukkan ambilan. So ambilan tu nak masuk sebelah mana? Ambilan tu kena masuk di sebelah debit account semasa. Debit ni duit keluar lah kiranya. Kredit duit masuk. Dia lawan lah. Kredit tu penerimaan duit kepada akaun semasa lah. Mariam dengan Salina tu. So kalau debit tu maksudnya duit keluar. Okey, so tarikh dia 2021 Julai 31 lah. 31 Julai. Okey, so ambilan. Dua-dua ada ambilan Dua-dua ada ambilan 2600. Salina dan Mariam 1800. Okey. Dan dia ada juga faedah atas ambilan Ambilan yang kena bayar tu, faedah atas ambilan dia tadi 13063. Okey. Baik. Dah masuk Okey, sekarang ni kita nak masuk di sebelah kredit pula, iaitu okey. Di
Sebelah kredit kita akan masukkan faedah atas modal. Ini duit masuk lah untuk berkongsi. Faedah atas modal. Faedah atas modal tadi 4,000, 2,000. Okey. Baik. Lagi apa yang kena masuk? Ada satu tadi Salina, gaji dia belum dibayar. So kena masuklah. Gaji yang belum bayar sahaja, bukan semua gaji. Gaji yang belum bayar adalah 2,400 Salina saja yang ada gaji tu. Jangan cari dua-dua. Lepas tu ada faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman pun yang Mariam tadi pun belum bayar lagi 400. Ada lagi tadi faedah atas pinjaman RM400. Mana tadi? 400 tu kita masuk dekat akaun semasa. Jangan masukkan semua. Yang dah bayar tak perlu masuk. Yang belum bayar sahaja. Lepas tu ada lagi tak? Rasanya tak ada kot. Yang berkaitan dengan akaun semasa ni benda ni lah. Ambilan, faedah atas modal, faedah atas pinjaman, faedah atas ambilan. Ambilan kena masuk. Modal tak payah masuk. Modal tak payah masuk. Modal tu dah ada lama lah. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah daripada akaun perasingan tadi tu. Tu. Okey. Perasingan tadi semua dapat untung kan, bukan rugi kan. So bila untung, kita masuk sebelah kredit lah. Pengasingan juga tak boleh panjang lah sebab tak muat. Okey. So daripada sini tadi yang kita dapat berapa jumlah dia. Okey, ni akaun Salina. Situ untuk ni berapa? Alright. Baik. Okey, so kita dah tak ada soalan kat situ. So kita tengok kat sini je seterusnya. Kita fokus untuk tutup akaun semasa. Lepas dah siap, kita kena tutuplah akaun semasa dia. Okey. Okey. So korang kena buat baki HB ya. Baki HB. Betul tak? Dua-dua ke satu je kita tengok. Rasanya Mariam pun dah tak, dia tak debit lah. Dia tak kredit lah HB dia. Dia debit. Sebab Mariam dah banyak duit dia tu. Sebelah kredit. Tambah 400 tambah dengan 20. Tu. Sebab dia dapat 20,000 kan keuntungan tu. Jadi 20. Sekejap. Kenapa dia keluarkan ni? Okay. Okay. Okay, so kita dapat ni. Baik. Okay, so kita tolak lah. 49,6658. Okay, tolak dengan ni 2,600. Tolak dengan dah ambil. Okay. Ini korang tarik je macam ni. Kalau buat Excel tarik je. So terus dapat jawapan dia. Macam tu. Tapi jalan kerja tu kita betul lah. Ini cara nak buat Excel lah. Korang buat assignment dekat Excel lah. Ke tak ada? Tulis tangan je. Korang pernah pandai tak pakai Excel ni? Belajar buat kat Excel. Buat kerja khusus kat Excel. Okey, pandai tu. Maksudnya pandai. Tahu lah. Masuk jalan kerja tu lah. Pengiraan dia. Ada lagi yang lebih advance. Kalau korang belajar dekat universiti nanti boleh masuk lagi cara pengiraan yang lebih advance lah dan tu. Okey. Baik. So kita telah selesai untuk
akaun semasa. So kalau kita selesai yang ni, kita dah dapat lah markah dia 25 markah. 25 11. 25 markah korang akan dapat. Tapi antara cara tadi cikgu sebut tadi, korang kena senaraikan dulu. Langkah dia korang mesti senaraikan dulu akaun apa yang kena masuk. Lepas tu selesaikan soalan. Jangan buat table dulu, lepas tu korang isi, lepas tu baru korang nak tengok masalah dia. Nanti yang tu korang habis masa, buang masa sahaja, isi padam. So untuk korang selesaikan soalan-soalan berkaitan macam ni, korang isi dulu masuk di bahagian mana. AP ke, belanja ke, hasil ke, PKK ke, akaun semasa, so perasingan ke, so korang isi dulu. Lepas tu barulah jawab soalan. Betulkan kesalahan. Dekat mana? Nilai apa yang mesti dibetulkan. So selesaikan soalan tu semua, barulah isi dalam ikutlah nak buat akaun dagangan, akaun perasingan. So isikan semua tu. Baik. So cikgu ada lagi masa dalam 15 minit ni. Cikgu nak tunjukkan tadi untuk PKK PKK. Tak apa, cikgu pakai kolom yang ni Okay. So PKK. Kewangan pada 31 Julai 2021. Okey. So ni kos ni. Okey, cikgu pakai yang 4 kolom ni Okey, so ni aset dan semasa. So aset bukan semasa. Okey, jom kita tengok pada soalan tadi. Ini tak ada dalam soalan tapi cikgu tambahlah untuk korang tahu cara buat Tapi sebenarnya kalaulah soalan macam ni dia tak ada buat penyata kedudukan kewangan ni sampai habis macam ni. Dia biasanya nak equity pemilik saja. Kebiasaan lah. Kita tengoklah ada je nak buat macam tu. Okey. PKK yang paling besar dia yang semasa kenderaan saja. Kenderaan kos dia 80,000. Susut nilai dia ada susut nilai terkumpul. Sebab tu cikgu dah betulkan tadi. Terus kita boleh isi. Okey, so nilai buku. Okay, so saya masuk ke sini Nak buat 3 kolom pun boleh yang ni. Okey, so tak ada dah susut nilai. Susut nilai pula. Aset bukan semasa Aset bukan semasa. Kita tak label tadi aset bukan semasa sebab dia tak ada Okey. Baik. Lepas tu aset semasa. Simpanan tetap. Okey, simpanan tetap tu dalam aset semasa Bukan aset, bukan semasa So account belum terima. Account belum terima. Kalau cikgu buat yang dekat kolom ketiga ni cuma dia kat dekat sini. Sekejap 15500. Okey. Lepas tu dia ada peruntukan hutang ragu hutang ragu sebanyak. Peruntukan hutang ragu tadi kita dah betulkan 465. Okey. Okey, baik.
Lepas tu ada inventory akhir Inventory akhir. Dia sama je macam korang buat milikan tunggal punya soalan. Beza dia sebab dia ada perkongsi dalam tu. Okay. Inventory akhir, lepas tu ada bank. Bank yang kita dah betulkan tadi juga. Bank berapa lah? Tiga. So korang dapat 61,306. Oh, kita tinggal 6 kat situ. Ada lagi tak? Ada lagi aset semasa. Insurans prabayar ada satu. Ya, 1,500. Masa jaga dah tak ada kot. Dah lapor pinjaman ambilan terus masa. Okey. Dah lapor tak ada Okey. Okey, so semua dah masuk. Okey. Baik. Semua dah masuk Tu liability semasa. Kalau kita rasa salah nanti, maksudnya ada tu tak masuk. Kalau kita tengok dia tak betul, mesti ada salah tu. Biasa macam tu lah. Liability semasa, akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Ada satu je kot liability semasa. Akaun belum bayar 15,000. Bukan 19,000. RM952. Okey. Kalau ada cikgu tersalah, tegur Kok lah, cikgu tak terperasan. Okay, so ini adalah modal kerja Lepas tu equity. Equity pemilik. Modal korang kena tulis nama Jangan korang tulis modal je terus. So korang tulis modal awal Selina. Lepas tu Mariam 40,000. 20,000. Macam ada. Oh, sorry. Cikgu ada tertinggal satu lagi. Tak tambah. Kena tambah ni. Aset tu. Aset dah tambah. Okay. So, 130,000. So, ni patut akaun semasa. Akaun semasa. Selina. Korang tambah sebab kita dah selesaikan kat situ. Saya akan semasa. Cikgu ambil je daripada atas tu yang kita dah buat tadi. Mariam. Okay. Alright. Atau ada pinjaman. Liability bukan semasa. Pinjaman
Mariam. Okey. Berapa pinjaman Mariam 20,000. Macam lain dia. Eh, 20,000. Macam tak sama kan dapat. Ada tertinggal ke? 10,000. Beza. Rasanya akaun semasa tu dah betul. Pinjaman. So kita kena cari lah. Ada mungkin aset ke tertinggal. Gaji. Vision. Faedah. Pinjaman. Inventory. Oh, okey. Inventory akhir dah masuk tadi kan? Ya, kat sini dah masuk inventory akhir ni. Inventory akhir masuk. Bank dah masuk. Baik. 13 ni. Berapa beza dia? 147584. 17,000. Kita cari dulu. Apa tu? Gaji belum bayar. Gaji belum bayar. Kita dah masukkan dekat dalam akaun semasa tadi. Kita dah tolak dekat akaun semasa tu. Dia masuk dekat akaun semasa. Dia tak masuk dekat liability tu. Dia dah selesaikan dekat akaun semasa. Tak masuk. Dia beza dengan menikan tunggal. Menikan tunggal kena isi. Sebab itu gaji. Kalau gaji pekerja kena ada lah. Kalau masuk PKK kalau gaji pekerja. Tapi ni gaji perkongsi. Tu beza dia sikit. Okey, baik. Sekejap cikgu tengok. Takut ada satu aset yang saya tertinggal. Aku menerima. Ambilan, pinjaman. Simpanan tetap. Kita tak isi kan? Betul tak? Cikgu dah isi belum simpanan tetap? Oh, tak isi lah. Betul lah. Tak isi. Sorry ya. Tertinggal satu. Simpanan tetap. Okay. Tetap. Simpanan tetap tadi cikgu dah sebut. Dia tak isi 16,000. Berapa beza dia? So korang kalau nak cari yang benda yang hilang tu korang tolak lah ni. Tolak ni. So kau akan cari jumpa lah 1150. Itu kalau korang nak check lah untuk cari kesalahan korang. 1150. Komisen diterima, pulangan, faedah. Simpanan tetap, faedah tadi hasil, diskaun, gaji, bank. Faedah atas pinjaman, menteri. Sebab ni pun tak ada skema jawapan sebab cikgu buat sendiri. Cikgu tak tengok lah. Ada ketinggalan tak? Faedah. Tak ada dah. Menteri 11,000. Insurans prabayar. Tak ragu dah tolak tadi.
Pinjaman, talapuk, nilai, kenderaan, insurans, travel. Macam tak ada. Apa yang tertinggal? Ya. 1150. Apa tu? Okay. So kita dah masuk yang ni tadi. 12, 14. Liabilities kat semasa. Insurans prabayar 1,500. Sebab jawapan dekat skema tu kita ada berbeza RM500 lah. Sebab kat situ ada tersalah RM2,400. Betul dah semua. Betul lah, saya dah masukkan semua lah. Kenapa ada tersalah? Cikgu dah tak jumpa lah cari. Dia tengok balik baru boleh. Sebab cikgu tak label ni. Harian, ambilan, talapuk, kenderaan. Kasih 2,000. Belian barang niaga. Okey, tadi dah masuk dah. Okey, baik. So,